sekarang kita masuk tajuk centripetal acceleration. Okey. Bila untuk awak punya level, awak punya velocity which is tangential velocity adalah constant. Maksudnya the value of V1 dengan V2 sama. Tetapi kalau awak perasan V1 dengan V2 ni direction dia berubah. So V1 dia ada Vx saja, Vy dia sama dengan kosong. Untuk V2 pula dia ada V2x dan dia ada V2y. Dia ada perubahan direction. Perubahan direction ni juga menyebabkan adanya acceleration. Acceleration untuk this chapter ada dua, which is yang pertama average acceleration dan yang kedua instantaneous acceleration. So untuk average acceleration, awak ada A equal to delta V over delta T sama dengan V square minus V2 V2 minus V1. Yang ni kena vektor Maksudnya awak kena buat dalam bentuk resolve. Vx2 minus Vx1. Lepas tu V2y minus V21. Awak akan dapat Ax, lepas tu Ay. Lepas tu kena resolve lagi kan. Kena ingat macam mana nak resolve. Jadi bila awak ada dua keadaan tu. So this is your V1. This is V1. This is V2. Okay. Bila kita cari delta V, awak akan perasan the direction of delta V is always to the center of the circle. Kat mana-mana pun. Kalau V2 kat sini, lepas tu awak ada V3. Bila awak cari this 2V, awak akan dapat awak punya delta V mesti directed to the circle. Okay. So direction of average acceleration is always toward the center of the circle. Kita tengok pula awak punya instantaneous acceleration. Apa itu instantaneous acceleration? Dia adalah acceleration at this point. Contoh dekat point A awak nak kan. So at that point apa awak punya acceleration? Instantaneous acceleration. Dekat B pun awak boleh cari dia punya instantaneous acceleration. The direction of instantaneous acceleration ni dia sama je dengan awak punya average acceleration, which is toward the center. Dia mesti hala ke center of the circular path. Okay. Dan untuk this chapter, awak punya instantaneous acceleration kita kenali sebagai centripetal acceleration. Centripetal acceleration maksudnya center seeking acceleration. Okay, so senanglah ingat. So centripetal maksudnya awak punya AC is always to the center of the circular path. Okay. Dan untuk formula awak punya AC, which is your instantaneous ataupun centripetal, adalah equal to V square over R. Macam mana dia dapat V square over R? Okay, kat sini ada dia punya derivation. You can look at here and try to understand by yourself. Tapi benda ni untuk pengetahuan am saja, tak perlu detail. Kalau you nak lebih faham, you boleh tengok dan you boleh belajar sendiri. Kita proceed with centripetal force. Okay. Kalau objek tu dalam circular motion, kita tahu dia ada acceleration. Okay. Bila dia ada acceleration, dia mesti ada net force acting on the objects of the acceleration. So awak tahu awak punya AC mesti selari dengan awak punya radius. So bermaksud awak kena cari net force yang this one mesti parallel dengan radius. At what point you cari? Dekat point tu awak kena cari net force yang parallel dengan awak punya radius. So this one awak punya net force parallel dengan radius mesti equal to M AC, which is equal to M V square over R. Kan? Okay. Disebabkan centripetal force ni lah awak punya velocity berubah arah. So bila dia sampai kat sini, force ni tarik ke tengah, so dia pun berubah. Dia berubah. Dia jadilah circular path. Kalau centripetal force vanish, contoh you have tali ni terputus, awak punya bola ni akan leave this circular path. Dia akan tangent to the circle. Dia akan fly straight. Dia akan straight away tangent to the circle. Dia akan fly ke sana. Kalau bola ni putus kat sini, bila dia putus dekat sini, dia putus. Awak punya bola akan fly this way. Dia akan pergi turun. Nanti soalan ni kadang-kadang dia akan campur dengan projectile motion. Kita tengoklah nanti macam mana. Okay. Kita tengok.
awak punya centripetal force is the force that acting on the body that move in the circular motion. Kalau awak ada this kind of example, bila awak pusingkan benda lah, apa-apalah objek, awak akan terasa ada benda tarik awak. Ada benda tarik awak juga at that string. So itulah yang kita panggil sebagai centripetal force. Okay. Kalau objek bergerak dalam circular path, walaupun tak cukup satu pusingan, contohnya awak naik kereta kan, lepas tu awak jumpa roundabout, tapi awak lalu separuh je this roundabout, awak tak lalu semua, so this is car. Walaupun bila dia dah masuk dekat sini, bila dia dah masuk dekat selekoh ni, dia akan ada FC, walaupun dia tak cukup satu pusingan. Okay. So FC awak ni, centripetal force ni bukan a type of force. Type of force ni maksudnya awak punya tension, awak punya weight, tu kita panggil jenis-jenis force, push and pull ataupun apa lagi, friction, tu semua kita panggil a type of force lah. Tapi FC awak ni bukan. Dia bukan sebahagian daripada type of force tu. Dia hanyalah nama yang kita bagi kepada net force acting on the object move in circular path. Ataupun awak punya FC ni adalah net force that inline with radius. Ataupun awak punya Fnet ni adalah Fnet yang parallel dengan radius. Dia boleh jadi T, dia boleh jadi weight, dia boleh jadi R, dia boleh jadi friction. Okay. Dia hanyalah net force. Okay, kita tengok contoh. Okay, a child mass 25 kg. So now you have your mass sama dengan 25 kg. Sitting in 1.1 meter from the center. So you have, you have R equal to 1.1 meter. Dan bergerak move with a speed of 1.25. So that means this is your tangential velocity dekat at that point. So your V is equal to 1.25 meter per second. Yang soalan A, dia minta awak cari centripetal acceleration, which is A equal to V square over R. Dan B, dia minta awak cari horizontal force, net horizontal force. So ada this boy sitting in merry-go-round, which is dia punya radius is 1.10 meter. So dekat sini, kalau awak perasan, dia hanya ada friction. Dia akan ada friction sahaja. Dan awak punya budak ni akan ada weights. Dan akan ada R. Kalau awak tengok kat sini, yang selari dengan awak punya radius hanyalah F. So dia nak horizontal force, maksudnya summation of Fx. Summation of Fx ataupun Fr lah, sebab kita nak sama dengan radius kan, nak selari dengan radius, which is awak punya Fr ni adalah awak punya Fc. Fc is equal to mv square over R, ataupun equal to MAC. So masukkan nilai yang awak dapat kat sini tadi, darab dengan M. Okay.